Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Firdaus. Pakaian etnik Sabah yang saya pilih ialah pakaian tradisional kaum Kadasan. Pada amnya, perhiasan dan sulaman pada pakaian tradisi kaum Kadasan adalah sederhana berbanding dengan kumpulan etnik yang lain. Pakaian kaum lelaki menunjukkan pengaruh pakaian Cina. Terdapat 3 jenis blaus kaum wanita. Satu daripadanya ialah blaus lengan pendek yang dipakai oleh wanita muda. Satu lagi ialah blaus lengan 3/4 dipakai oleh wanita pertengahan umur. Jenis yang ketiga dipakai oleh wanita tua atau pakar ritual semasa sesuatu upacara. Yang seterusnya, pakaian kaum wanita terdapat sinuanga, baju blaus lengan pendek dan leher berbentuk U dipakai oleh wanita muda. Mempunyai sulaman berwarna suram di sepanjang lubang kepala dan lengan dan sepanjang jahitan tepi dan pertengahan belakang. Benang berwarna merah, kuning dan krim digunakan. Seterusnya, sinom pukung blaus dengan lengan 3/4 dan tidak mempunyai sulaman. Biasanya dipakai di luar sinuanga seperti jaket apabila si pemakai keluar meninggalkan rumah. Pada hari ini, sinom pukung biasanya dihias dan dipakai oleh wanita tua sebagai blaus dan bukan jaket seperti dahulu kala. Kihongon blaus dengan lengan panjang dipakai oleh wanita tua dan spesialis ritual ataupun berhizan semasa sesuatu upacara. Sulamannya adalah sama dengan yang terdapat pada sinuanga. Simis pula merupakan blaus dalam warna putih dibuat dari kain kapas. Tapi pula sarung merupakan sarung panjang berbentuk silinder, himpogot atau dipanggil tali pinggang yang dibuat dari duit perak. Biasanya 3 dipakai bergantung kepada kekayaan pemakai. 1 di keliling pinggang dan 2 lagi di atas dan di bawah tangkung. Tangkung merupakan tali pinggul yang dibuat daripada 84 gelang tembaga berukir. 3 tangkung dipakai bersama, diikat dengan tali rotan merah hitam. Tali rotan merah digunakan untuk wanita yang belum berkahwin dan hitam untuk wanita yang sudah berkahwin. Terusnya, paun kerongsang dibuat dari duit shilling emas. Yang terakhir ialah husuk. Ia merupakan kain yang dipakai oleh pembahizan di atas bahu dan melintangi badan. Pakaian lelaki pula mempunyai gaung, baju lengan panjang tanpa sulaman. Pada masa sekarang, ia dihiasi dengan perhiasan dan butang emas. Sova pula seluar panjang hitam, perhiasan emas di sepanjang pinggang, seluar moden. Siga pula penutup kepala dibuat dari kain tastar, dilipat atau dililit dalam beberapa cara yang istimewa. Iranun ialah nama satu suku kaum yang dikategorikan sebagai penduduk bumi putera Sabah. Iranun bermaksud berkasih-kasihan, yakni wujudnya sistem hubungan sosial yang amat erat yang diikat oleh tali persaudaraan yang amat rapat. Suku Iranun menetap lebih 20 buah kampung di daerah Kota Belud, antaranya di Kampung Pantai Emas, Kahuraan, Kota Peladuk, Tamau, Marabau, Payapayas, Rampayan Laut dan sebagainya. Setiap suku kaum yang terdapat di Sabah mempunyai pakaian tradisional. Pakaian tradisional melambangkan identiti sebenar sesuatu masyarakat tersebut. Masyarakat Iranun mempunyai pakaian tradisional yang akan dipakai dalam upacara tertentu, misalnya upacara perkahwinan. Lelaki dan wanita masyarakat Iranun menggayakan pakaian tradisional yang dibuat daripada kain tenun atau lebih dikenali sebagai kain mugah. Pakaian kaum wanita seolah menyerupai baju kurung kedah, di mana bahagian tangan baju yang tidak terlalu panjang.
Baju lelaki pula menyerupai baju Melayu cekak musang. Selain daripada menyerupai baju Melayu cekak musang, kaum lelaki akan memakai tubau atau tanjak. Kaum perempuan akan memakai sinsip di kepala. Selain itu, siambitan atau kain samping turut digunakan pada pakaiannya untuk menyerikan lagi pakaian tradisional masyarakat Iranun. Kain tenunan yang terdapat pada pakaian tradisional masyarakat Iranun ialah tenunan bugah dan juga siambitan. Para wanita memakai kain samping pada pakaiannya yang dikenali sebagai siambitan. Masyarakat Iranun yang menenun kain tenunan ini mempunyai kemahiran yang dipelajari dari Filipina Selatan. Setiap tenunan yang dihasilkan haruslah menggunakan peralatan untuk menjadikan sebuah tenunan itu sempurna. Peralatan yang digunakan untuk menenun tenun mugah dan juga siambitan ialah aulan. Aulan dalam bahasa Iranun yang bermaksud kek sandang belakang. Hasil yang sudah siap digunakan untuk menggayakan pakaian tradisional masyarakat Iranun. Setiap kain tenunan yang dihasilkan dalam pakaian tradisional masyarakat Iranun harus membawa maksud-maksud yang tertentu. Dapat dilihat motif untuk tenunan mugah dan siambitan berlambangkan unsur-unsur kebudayaan masyarakat Iranun. Bagi masyarakat suku kaum Suluk, pakaian dan hiasan diri pada asalnya lebih berfungsi sebagai simbol kedudukan dan kekuasaan seseorang dalam masyarakat. Namun, fungsi pakaian dan hiasan semakin berkembang dan berubah mengikut peredaran zaman. Kini, masyarakat suku kaum Suluk masih mengekalkan baju tradisi sebagai pakaian di majlis-majlis keramaian. Baju ini merupakan salah satu pakaian wanita bagi suku kaum Suluk yang sangat unik, cantik dan menarik. Baju ini lazimnya berlengan panjang dan jika berlengan pendek dinamakan baju Batawi pukul tandu. Biasanya, baju ini ketat dan sempit, dihiasi dengan butang tambuku yang diperbuat daripada emas ataupun perak di bahagian bahu, dada, pinggang dan pergelangan tangan. Baju ini biasanya mempunyai 300 hingga 2000 butang tambuku yang disaluti emas dan perak. Baju Batawi dipadankan dengan seluar sawal kantiu. Baju lapi adalah pakaian suku kaum Suluk bagi kaum lelaki. Lapi mendapat namanya daripada hujung belahan tengah baju ini yang terkeluar baju ini dihiasi dengan butang tambuku yang diperbuat daripada emas dan perak di bahagian bahu, dada dan lengan baju. Ini pula baju sablai. Baju sablai berbeza dengan baju Batawi. Sablai mempunyai potongan yang longgar seakan-akan baju kebaya, tetapi bukan kebaya. Sablai dipadankan dengan seluar longgar sawal dan dipadankan dengan kain tenun atau kain bersulam habul tiayan. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan gambaran pakaian tradisi suku kaum Tidong yang dipakai oleh kaum lelaki dan juga wanita. Pakaian tradisi mereka banyak dipengaruhi unsur kemewahan sama ada dari segi reka bentuk, hiasan dan juga aksesori. Perhiasan mereka juga diperbuat daripada emas, perak ataupun tembaga dan ia harus dimiliki oleh sesiapa sahaja yang memakai tradisi mereka. Untuk kaum lelaki, mereka memakai baju teluk belanga yang sama potongannya dengan baju Melayu. Perhiasan yang dipanggil gabul iaitu kain samping yang diikatkan di bahagian pinggang dan warnanya boleh mengikut pilihan si pemakai. Tali pinggang yang dikenali sebagai banding ini diperbuat daripada tembaga atau perak dan dipakai supaya kelihatan dengan lebih kemas. Kain selempang yang dipanggil serebit ini disangkutkan kepada bahu si pemakai. Untuk hiasan kepala, mereka memakai sejenis tanjak yang dipanggil singgal
yang diperbuat daripada kain tenun berwarna kuning yang dihiasi dengan emas dan permata. Bagi kaum wanita, mereka memakai sejenis baju yang dipanggil entor kesuma. Baju tersebut dan juga kain sarung yang dipanggil kaba biasanya berwarna kuning yang diperbuat daripada kain sutera dihiasi dengan manik serta labuci. Untuk hiasan kepala, mereka memakai mahkota iaitu sejenis tiara yang dahulunya diperbuat daripada emas atau perak. Jamun pula dicucuk pada sanggul. Anting-anting atau subang yang menjadi penghias di telinga diperbuat daripada perak dan emas. Terdapat juga beberapa hiasan lain yang dipakai oleh wanita etnik Gyodong ini ketika mengenakan pakaian tradisi mereka. Antaranya ialah kubab pelumpu. Kubab pelumpu ini bermaksud dada burung yang menghiasi bahagian dada si pemakai. Ia diperbuat daripada kain baldo yang dilekat dengan benang emas berhiaskan manik dan labuci. Mereka juga memakai perhiasan yang dipanggil selupuk udang. Hiasan ini dikenakan di bahagian lengan yang diukir indah mengikut bentuk burung, kupu-kupu dan sebagainya serta diperbuat daripada emas atau perak. Turut dikenakan dengan gelang tawa, iaitu sejenis hiasan yang dipakai di pergelangan tangan. Mereka juga memakai gelang kaki yang dipanggil geruncung. Gelang ini diperbuat daripada emas atau perak. Dan juga mereka mengenakan dundung iaitu kain selendang yang diperbuat daripada sutera yang dihiasi manik dan juga labuci. Bisaya adalah suku kaum pribumi yang berasal dari barat laut dan sepanjang pantai Borneo Sabah. Ianya hanya tertumpu di sekitar daerah Beaufort, Sungai Padas, Sungai Kilias, wilayah persekutuan Labuan, dan Sungai Limbang di timur Sarawak. Suku kaum Bisaya mempunyai banyak persamaan dengan kaum dusun Tatana, terutama sekali dari segi bahasa. Baju kebamban atau baju masuk dengan nama lain belasu itom merupakan pakaian tradisi kaum Bisaya wanita. Pakaian ini terdiri daripada sehelai baju berwarna hitam, aksesori, dan dipakai dengan kain songket yang disulam dengan benang emas. Berikutan dengan peredaran massa, baju kebamban ini dimodelkan bagi memudahkan kaum wanita Bisaya menggunakannya. Lengan tangan yang panjang telah diubah sesuai ke lengan pendek dan banyak perhiasan manik memenuhi permukaan baju untuk menampakkan lagi kecantikan si pemakai. Baju kebamban asalnya mempunyai rekaan yang lebih mudah dan kurang hiasan manik. Antara aksesori pakaian yang digunakan ialah untuk kepala menggunakan manik beliling sanggul, susuk sanggul, sikat emas, dan subang. Untuk bahagian leher pula ialah kungkung manas hitam, kungkung manas selawah, dan pedapun. Untuk aksesori baju pula ialah kebamban, manik lembao, kerunsang ringgit, dan kerunsang tampuk pinang. Dan untuk aksesori tangan pula ialah golong satak dan golong bekalat. Etnik Bajau merupakan etnik kedua terbesar di negeri Sabah. Ini kebanyakannya menduduki kawasan pantai barat Sabah, khususnya di Kota Belud. Etnik Bajau mempunyai gaya pemakaian baju tradisionalnya yang tersendiri. Pakaian tradisional mempunyai namanya yang tersendiri seperti baju sipak. Bagi wanita Bajau Kota Belud pula kebiasaannya mereka memakai baju yang dipanggil baju sipak. Baju ini diperbuat daripada kain satin yang terang yang selalunya berwarna kuning. Sementara itu, baju di bahagian dalamnya berwarna kontra. Lengan baju dilabuhkan dan dibelah sehingga kepala siku menampakkan lengan baju di dalam. Pada belahan baju dihiasi dengan butang Betawi.
serta memakai kain sarung yang dinamakan olos berangkit. Baju tradisi ini seperti biasa dipakai pada majlis perkahwinan. Manakala etnik Bajau lelaki biasanya mengenakan baju tradisional yang dipanggil badu atau baju yang biasanya juga dipilih kain yang berwarna kuning. Baju ini dihiasi dengan butang Betawi di belahan hadapannya. Butang Betawi juga ada kalanya digunakan untuk hiasan lengan baju. Lengan baju dibelah hingga ke siku memperlihatkan baju bahagian dalam yang berwarna kontra. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan cekak musang. Baju tradisi ini seperti biasa dipakai pada majlis perkahwinan. Kaum lelaki Bajau juga mengenakan suar atau seluar berwarna hitam yang kebiasaannya digunakan atau dipakai semasa majlis perkahwinan. Manakala pada majlis yang lain warna kontra akan digunakan. Mereka juga memakai aksesori untuk bahagian kepala yang dipanggil serimpak. Perhiasan ini biasanya kelihatan seolah-olah mahkota dan diperbuat daripada logam warna perak atau emas yang dihiasi dengan manik sebagai bentuk. Serempak ini diletakkan pada bahagian rambut yang telah dibentuk menjadi sanggul dan diikat dengan tali kain bagi mengetatkan. Serempak ini ditambah lagi dengan hiasannya yang bergantung di tepinya yang dikenali sebagai garigai. Manakala keku dipakai oleh Bajau wanita. Keku ini diperbuat daripada logam dan perak yang berwarna keemasan dan nampak cantik apabila dipakai. Selain itu, mereka juga memakai tali pinggang yang dipanggil ingkot pangkat dan kebiasaannya pada zaman dahulu ia diperbuat daripada logam dan perak dan bermotifkan tumbuh-tumbuhan. Busana tradisional etnik Bajau ini juga diperindahkan lagi dengan pemakaian barang perhiasan atau aksesori. Misalnya untuk hiasan bahagian leher, terdapat aksesori yang dipanggil mandapun. Hiasan ini dibentuk seakan kalung, diperbuat daripada kain baldu yang dihiasi dengan perak atau emas, kebiasaannya dikalungkan di leher. Selisir pula ialah kain tenunan etnik Bajau Sama yang diletakkan dan dipakai pada bahagian dada. Selisir ini diperbuat daripada kain yang telah dijahit mengikut coraknya yang tersendiri. Lelaki Bajau juga memakai topi yang dipanggil tanjak yang diperbuat daripada kain dastar. Di samping turut memakai samping dan destar yang disulam sebagai hiasan. Bagi lelaki Bajau, mereka memakai tali pinggang yang dipanggil ingkot pangkat dan kebiasaannya pada zaman dahulu ia diperbuat daripada logam perak dan ditambah kain hitam.